Okey, kembali lagi kita. Sekali lagi dalam Sembang Olahraga bersama saya Faizal Bazari. Dan hari ini tetamu istimewa yang kita bawakan kepada anda semua adalah jurulatih ataupun coach untuk middle distance kita, iaitu Muhammad Jironi Ridwan. Jadi first kali 800 meter dan 1500 meter gold medal di Sukan SEA 2013. Ya, Nea betul. Pitau di Myanmar, betul Ya, betul. Jadi coach, zaman coach sebagai atlet dan sekarang, apa yang paling ketara perbezaan? Okey, kalau nak tengok dari segi perbezaan daripada waktu zaman saya untuk acara, terutamanya untuk acara sederhana, jarak sederhana 800 dan 1500, tak jauh perbezaan sebenarnya. Okey. Benda kalau kita nak compare daripada zaman yang dulu juga. Cuma dari segi pendekatan latihan lah, dari segi perbezaan lah. So pendekatan latihan yang ada dari segi performance, prestasi juga tak jauh beza dari segi pencapaian yang ada untuk atlet-atlet pada masa sekarang. Kalau kita tengok 2013 apabila penampilan kali terakhir saya di pentas Sukan SEA di Napetau, apabila memenangi acara 800 meter dan 1500 meter untuk dua pingat emas tersebut. Kalau kita tengok prestasi untuk masa 800 meter tu 1 minit 50 je. Sama juga dalam acara 1500 3 minit 50 lebih. So kalau kita tengok bakat dan performan atlet yang ada masa kini, so dia punya level tu lebih kurang hampir sama. Cuma sekarang apa yang kita perlu khawatiri, apa yang perlu dari segi task force untuk meningkatkan prestasi dia adalah untuk memperbaiki atlet-atlet yang ada untuk masa kini supaya performan mereka lebih baik daripada pencapaian lepas. Saya tak katakan dari segi pencapaian lepas sebagai satu tanda ukur kejayaan. So itu kita boleh letakkan sebagai satu tanda aras. Tanda aras. Tapi apa yang penting untuk menghasilkan pencapaian atlet ni, as long as mereka improve dari segi mereka punya performance timing untuk di setiap kejohanan. So bagi saya itu dah cukup menghasilkan kejayaan untuk atlet tersebut lah. So dari segi perbezaan daripada latihan, pendekatan sains sukan terutamanya, pendekatan spesifik latihan yang diberikan, so lebih kurang hampir sama je. Dia tak ada perbezaan. Why coach, daripada selepas pencapaian membanggakan tu, kira 800 meter emas dan 1500 meter, and then you drop a bombshell, you nak quit? Yes, sebenarnya sebelum kejadian 2013 SEA Games itu pun saya dah ada perancangan untuk retire daripada pentas olahraga. Memandangkan apabila saya fikir balik, semenjak daripada first edisi 2007, 2011 dan 2009, 2011, apabila penglibatan di pentas Sukan SEA tidak menghadirkan even satu butir pingat emas pun. So why not saya nak cuba untuk satu lagi last SEA Games before retire. And then sebab sebelum retire tu pun saya dah posting dalam dalam dunia pendidikan untuk jadi seorang jurulatih di sekolah sukan. So nak katakan benda itu mudah, bagi saya dari segi management untuk ini pengurusan. Sebab sebelum 2013 tu saya dah posting di Sekolah Sukan Malaysia, dan pada masa yang sama untuk berlatih dan untuk melatih lagi atlet-atlet muda yang lain di sekolah sukan tu. So sebelum 2013 tu saya dah tetapkan saya punya maklumat kalau kejayaan hadir di Sukan SEA 2013. So mungkin setakat itu je saya punya perjalanan karier untuk untuk olahraga. So kita bicara tentang tu. Sekarang ni coach lihat siapa yang atlet yang berpotensi untuk acara middle distance ni? Okey, bagi atlet yang berpotensi buat masa sekarang yang ada ni, sebenarnya ramai lagi bakat-bakat muda yang ada. Cuma saya nak sentuhkan atlet yang berpotensi yang boleh diketengahkan, terutamanya untuk kejohanan yang akan datang pada tahun hadapan, untuk acara jarak sederhana. Salah seorangnya adalah Wan Fazli. So kalau kita lihat di setiap Super Series kejohanan yang ada daripada Super Series pertama, kedua dan seterusnya, so dia konsisten dari segi dia punya pencapaian untuk 800 meter tersebut. Malah kalau kita lihat dari segi prestasi masa dia antara
masa yang terbaik di peringkat Asia Tenggara ni lah. Maksudnya dia mempunyai kedudukan ranking di dalam top 3. Dan begitu juga atlet-atlet yang lain. Cuma saya khawatir dari segi potensi atlet wanita, so kita masih lagi kita masih lagi mengeksplorasi lagi untuk atlet wanita. So saya harap daripada atlet-atlet wanita ini dapat dilahirkan lagi lah. Dan untuk lelaki kita tiada masalah. So kita mempunyai performance untuk atlet lelaki tersebut. Cuma sekarang untuk atlet wanita je. So apa yang perlu dilakukan untuk wanita, especially kita tahulah dekat mana cara dia untuk nak dapat atlet wanita juga yang mampu setanding seperti lelaki. Okey, bagi pendapat saya, kalau untuk kita melahirkan ramai lagi bakat atlet wanita, terutamanya dalam acara jarak sederhananya, mungkin kalau macam dulu kita pernah menganjurkan sukan wanita kan, untuk khusus bakat, untuk melahirkan bakat untuk atlet daripada kategori untuk golongan wanita. Cuma dari segi performance ramai ada, cuma dari segi mereka punya excellent level tu, mereka tak capai tahap tersebut. So bagi saya ini merupakan satu usaha yang saya perlu lihat ke arah ke hadapan untuk menghimpunkan, terutamanya pertama untuk menghimpunkan semua atlet-atlet wanita yang berpotensi di dalam satu program. So mungkin daripada situ kita boleh mengasah bakat mereka dari segi pemantauan yang rapi, dari segi susunan program yang lebih teratur. So mungkin mereka perlu guide yang lebih tersusun lagi dari segi untuk program latihan jangka masa yang panjang lah. Walaupun kita ada program-program di peringkat sekolah sebagainya kan. So kita ada sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah Malaysia. So dekat situ kita dah ada base pool untuk atlet-atlet yang ada. Cuma kita nak pastikan mereka supaya mereka boleh sustain di peringkat selepas kejayaan mereka di peringkat sekolah tersebut. So bagaimana kita nak mengekalkan prestasi itu supaya mereka boleh sustain lah dalam performance mereka. Okay, Coach, kita nak capai, kita tahu kita mampu capai di peringkat sekarang ni untuk beraksi di Olimpik. Adakah mustahil? Kalau kita nak cerita pasal Olimpik untuk jarak sederhana, so dari segi history kita belum ada yang layak secara merit pun. So saya tak nak letak satu sasaran, orang cakap sasaran yang di luar yang tak masuk akal. Tapi sekiranya kalau susunan program perancangan untuk kita tak sentuh untuk memenangi medal loh. Yang kita nak sentuh bagaimana nak layak. Okey. Kalau kita nak layak untuk Olimpik dalam acara jarak sederhana, so jurang dia amat besar. Okay. Jurang dia amat besar. So mungkin bagi saya mungkin satu apa orang cakap, satu Dana. Bukan satu dana. Satu medium ataupun satu perancangan program yang lebih menyeluruh ataupun yang lebih khusus kepada untuk acara jarak jauh ini dapat difokuskan. Fokus utama untuk melayakkan untuk Olimpik dari segi timing tu, itu yang perlu dipikirkan sebelum untuk memikirkan memenangi tingkat tu lah. Kalau untuk dapat layak secara merit tu pun dah pencapaian yang terbaik bagi atlet jarak jauh dan jarak sederhana. Sebab dalam sejarah kita belum ada lagi yang layak. Sebab kalau kita tengok pun pencapaian kita adalah olahraga melalui 100 meter Ya, kan. 100 meter acara Jadi agak sukar sebenarnya untuk kita melihat dalam acara ini. Dan bercakap tentang itu, kita juga ingin melihat kepada antara training yang dilakukan untuk kalau 100 meter kita tahulah dia lebih kepada explosive power. Betul. Macam middle distance ni macam mana? Ada combination ke? They focus on which muscles? Kalau menyentuh berkenaan dengan sistem latihan, so sudah tentu untuk setiap acara itu dia mempunyai perbezaan pendekatan latihan yang ada. So kalau untuk jarak jauh dan jarak sederhana, sudah tentu fokus latihan dia lebih kepada daya tahan, kardiovaskular untuk atlet tersebut.
So yang itu bergantung dari segi mereka punya fasa latihan. Contoh kita ada mempunyai beberapa fasa, kan kita ada fasa persediaan umum, fasa spesifik, fasa pertandingan. So setiap fasa ini mempunyai perbezaan dia punya intensiti dan tekanan latihan dia. So secara keseluruhan untuk jarak jauh dan jarak sederhana, atlet lebih deal kepada sistem tenaga dari segi aerobik tersebut. Okey. Kalau ikutkan acara yang coach latih ni, memang sukarlah atlet nak sampai ke Olimpik kan. Tapi kalau lihat kepada atlet dunia, macam daripada Jamaica kan, kita tahu dia orang punya kemampuan. So ramai yang bercakap perkara yang sama, baka. So kita nak buat macam mana ni, takkan kita nak mengharapkan naturalized player pula kan. So maybe coach pandangan. Kalau kita menyentuh mengenai baka ataupun genetik dari segi kelahiran untuk seseorang atlet tu, so dekat situ juga bagi saya mungkin ada memainkan peranan juga untuk baka ini. Tapi kita tengok sebagai contoh lah, kalau Jamaica mereka lebih sinonim dengan melahirkan jago sprinter mereka. Okay, kalau di negara-negara Afrika, contoh di Kenya, so sinonim dengan acara jarak jauh, acara maraton. So antara baka dan faktor demografi tersebut juga dekat setengah kawasan, so mungkin memainkan peranan dari segi faktor gaya hidup mereka. Dan sebagai contoh negara-negara yang sebagai Germany, so mereka lebih kepada kemahiran dari segi technical event. So of course baka juga bagi saya memainkan peranan yang penting untuk melahirkan atlet yang berpotensi. Kita tengoklah contoh contoh yang kita boleh lihat, Shirin. Okey. Kan Shirin yang berada di USA sekarang. So ayah dia dan ibu dia dua-dua juga merupakan bekas atlet dan melahirkan seorang anak juga jago dalam acara olahraga dan juga memecah rekod kebangsaan. So itu antara contoh yang terdekat yang kita boleh lihat lah, Shirin Samson. Bala boy. Sensihan. Ayah dia pemegang, ayah dia juga pernah memenangi pingat emas diskusi, dan ibu dia juga seorang pemegang rekod kebangsaan untuk acara 800 meter. So itu antara yang kita ada. Dari segi dan mungkin untuk kita nak imbau sedikit lah. Coach sudah tentu dah tahu selok-belok tentang middle distance ni, dah pernah merasai, pernah achieve the glory. Jadi kongsi sikit pengalaman yang coach tak dapat lupakan lah. Okey, pengalaman yang paling penting sepanjang perjalanan karier saya dalam olahraga. Okey, untuk bercerita mengenai pengalaman sepanjang karier untuk olahraga ini, sudah tentu kalau nak mengibau kembali pada waktu zaman sekolah lah, macam mana penglibatan saya dari segi olahraga ini. So boleh dikatakan sepanjang ataupun separuh usia di zaman sekolah saya, setiap petang masa saya habis di stadium. Okey. Sebab daripada jarak rumah saya dengan stadium tak jauh, lebih kurang 1 kilometer, 1.5 kilometer je. So maksudnya habis sekolah sesi pagi tu, petang-petang tu bermain di stadium bersama rakan-rakan. So bagi saya pengalaman ataupun kenangan pada waktu itu tak boleh dilupakan lah, sebab dapat bermain bersama kawan-kawan di stadium apa semua. Walaupun waktu itu bukan secara khusus untuk berlatih, mungkin dari segi faktor ataupun gaya hidup pada waktu tersebut, waktu zaman kanak-kanak. So kalau nak dipikirkan dari segi perjalanan karier olahraga, so lama kelamaan minat saya dalam olahraga itu tersentuh. Tersentuh sepanjang berada sepanjang proses perjalanan daripada zaman sekolah, apabila melibatkan diri di dalam SUKMA dan seterusnya dipanggil di dalam program kebangsaan pada tahun 2007 kalau tak silap, dan daripada 2007 dah untuk penyertaan pertama kali di SEA Games di Korat, Thailand, dan menghadirkan pingat gangsa kalau tak silap pada waktu itu. So bagi saya itu satu pencapaian yang amat bermakna lah. Tapi saya tak menganggap pencapaian pada 2007 tersebut sebagai titik nota, dan saya terus menyambung saya punya hasrat daripada untuk mendapatkan pingat emas di Sukan C, dan sudah tentu 2013 itu adalah satu kenangan
yang Ya. tak boleh dilupakan. Dua bintang emas. 2013 Ya. satu kenangan yang tidak dapat dilupakan untuk coach Gironi. Jadi coach di Super Series apa di Perlis kan. Jadi Ya. bagaimana coach melihat perkembangan atlet di bawah kendalian coach? Okey, setakat ni untuk setiap Super Series yang saya lihat dari segi prestasi masa mereka mempunyai peningkatan masa daripada Super Series pertama. Dan saya harap untuk Super Series yang kelima ini mereka dapat mengekalkan prestasi mereka dan atau sekurang-kurangnya mencapai prestasi terbaik sebelum-sebelum ini di Super Series Perlis nanti pada 12-13 Oktober nanti. Dan ada 4 orang atlet di bawah jagaan saya yang akan terlibat di dalam Super Series tersebut. Dan sudah tentu untuk setiap Super Series itu saya meletakkan satu sasaran masa yang mereka perlu capai. Alhamdulillah, dan mereka telah menyelesaikan misi mereka dengan baik untuk setiap Super Series, dan saya harap mereka dapat terus kekal konsisten, dan yang paling utama sekali bebas daripada sebarang kecederaan lah, sudah tentu. Okey, terima kasih coach. Itu dia satu perkongsian yang padat daripada coach Gironi. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, coach mungkin ada apa pesanan kepada mereka yang berminat dalam acara middle distance ni, apa yang coach nak sampaikan kepada mereka? Okey, dalam acara olahraga terutamanya dalam cabang jarak jauh dan jarak sederhana ni, kita tak boleh menjanjikan sebarang kejayaan yang pasti, tapi bagi saya untuk pelibatan di dalam sukan olahraga ini, atlet lebih kepada bagaimana mereka nak mengeksplorasikan diri mereka ataupun bakat-bakat mereka. Okay, kalau mereka menganggap olahraga ini sebagai satu kejayaan, so itu silap. So bagi saya, untuk olahraga ini bagaimana kita nak mengketengahkan bakat yang ada, mencari bakat-bakat yang terpendam, dan sudah tentu minat dan komitmen daripada atlet tersebut ataupun pelajar tersebut yang perlu hadir di dalam diri mereka untuk melibatkan di dalam bidang olahraga ini. So kita tak boleh paksa untuk atlet itu datang. Dan kita harap sudah tentu untuk bakat-bakat ataupun generasi di luar sana, mereka dapat hadir secara sukarela, maksudnya, supaya mereka dapat melibatkan diri di dalam sukan olahraga ini. So jurulatih memainkan peranan sebagai orang tengah untuk mengasah bakat yang ada ini. Okey coach, terima kasih banyak. Itu saja, sekian saja daripada saya bersama coach Gironi untuk sembang olahraga.